Tadi dia bagi link dia, siapa? Siapa dia bagi link ni? Macam nak masuk kat link? Dia bagi link Zoom tu. Oh, dia buat kat sana. Okay, A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Testing. Kita test dulu. Siapa bersama dengan saya bersama dengan program kita nak memperkemaskan BMC pada malam ni. Jadi kita tengah testing lagi sebab saya punya sistem dalam proses. Jadi siapa-siapa yang telah masuk sila komen, kamera jelas tak, suara jelas tak, sebab tu kawan-kawan kita masuk. Okey, ya jadi suara jelas kan? Okey, kita tengah test, tengah setting. Okay, siapa yang masuk sila komen dekat Facebook kita. Okey, kita bersama dengan PUJB. Dah lama saya tak bersama dengan PUJB. Sekarang kita bersama dengan PUJB live sekarang dengan Facebook. InsyaAllah kita akan bersama dalam masa 1 jam bersama dengan saya. Jadi sila komen dekat Facebook kita dekat mana anda berada. Kita berkenalan dulu. Cuma kita berkenalan dulu dekat online sekarang. Dekat mana tuan-tuan berada, sila komen di ruangan komen untuk kita berkenalan siapa yang bersama dengan kita sekarang. Dan boleh juga share kepada sahabat-sahabat kita yang belum lagi bersama dengan kita. Jadi boleh share Facebook ni, tekan butang share kan, tekan komen sekali, tekan share supaya lebih ramai sahabat-sahabat kita berada di luar kawasan untuk dia tahu bersama dengan kita. Mana tutup suara ni? Dah tutup suara ni kat mana? Mana buka? Mana buka? Okey, kita pergi secara formal bersama dengan saya, Coach Nur Lukmal bin Mat Ghani. Bersama dengan kita sekarang ni dekat live kita ada lebih kurang dalam sekarang ada 9 orang bersama dengan kita. Jadi okey, Falisa ada komen. The venue Shah Alam. Okey, terima kasih bersama dengan kita pada malam ni. Jadi siapa lagi yang berada bersama dengan kita, bila sila share, tekan butang komen. Dan juga dia dari mana kita berada, daripada mana sahabat-sahabat saya berada, sebab kita buat live ni bukan hanya kepada orang Johor saja. Of course
program ni kita nak pergi kepada fokus kepada usahawan Johor, tetapi kita buka kepada link kepada seluruh Malaysia sebenarnya yang mana boleh ke udara bersama dengan kita secara online, dan kita boleh berkenalan awal dulu siapa bersama dengan saya. Siapa bersama dengan saya lagi? Okey. Falisa bersama dengan kita separuhnya muka. Oh, ni Azroy Liza Aradi. Okey, nama dia sangat unik di sini. Dia komen separuhnya muka. Kat mana saya separuhnya muka saya ni? Macam mana saya nampak? Oh, ini yang lama punya. Tadi kita tengah setting. Sekarang saya berada live daripada negeri Terengganu Darul Iman. Jauh kita berada. Sepatutnya saya berada di KL sekarang, tapi kerana ada sedikit, biasalah new normal ni banyak perkara baru yang bermula. Jadi kita masih lagi berkenalan. Siapa lagi bersama dengan saya dekat online, sila komen berada dekat sini. Muhammad Anwar Omar. Okey, dia bagi peace dekat sini. Kita boleh berkenalan dekat sini. Dan Ita Bahru. Salam. Okey, waalaikumsalam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita dah pun 9. Ada 2 minit lagi untuk kita berkenalan dulu. Ita Bahru, saya dari Johor Bahru. Okey, Ita, salam perkenalan Johor Bahru. Dan kalau sesiapa yang pernah bersama dengan saya dalam sesi-sesi mungkin daripada Inscan, mungkin daripada SME Bank, mungkin daripada TM Technology Park, mungkin daripada mana-mana dekat EDC Johor dulu. PUJB ni kan nama asalnya EDC, jadi siapa pernah bersama saya juga boleh komen dekat mana kita pernah jumpa, sesi berkenalan dulu. Dan bila tekan komen share dan juga komen untuk sahabat-sahabat kita yang lain dapat tahu. Muhammad Anwar Omar, assalam semua. Saya Anwar dari Setiawangsa. Dia orang luar daripada Johor pun ramai masuk kat sini. Jadi 9-10 minit kita akan pergi pada topik pada malam ni yang kita akan berkongsi, dan juga kita boleh berkongsi dan juga bersama dalam memberikan idea. Saya datang sini bukan hanya untuk mengajar. Malam-malam ni kita buat sesi santai, tapi kita nak tahu, kita nak berkongsi pengalaman yang kita ada dan juga berkongsi daripada sahabat-sahabat usahawan yang bersama dengan saya pada ketika ini untuk kita mengupas lebih lanjut tentang business model canvas, atau boleh topik pada malam ni lebih kita nak tengok kepada macam mana kita nak jaga klien, nak jaga pelanggan, nak jaga customer kita dengan melihat kembali value proposition yang kita buat. Selain daripada value proposition, kita akan pergi juga tengok apa yang paling penting yang kita ada ni adalah customer relationship. Jadi sebenarnya tengah mengkaji dan juga mengupas kembali business model canvas. Alhamdulillah, saya sebenarnya kalau sebelum ni ini adalah buku ataupun handout khas untuk business model canvas yang saya pun dah buat setelah lebih pada 1,000 orang ataupun 1,000 business model yang telah pun kita buat sepanjang 4 tahun dalam saya berkongsi business model canvas. Jadi kita bersama lagi dengan tu kawan. Okey, 9-10 minit malam. Kita berada dekat sini, malam masih muda lagi. Jadi alhamdulillah kita nak pergi pada hari ini untuk berkongsi dan juga kita lebih untuk generate idea business model canvas dengan topik pada khusus kita pada malam ni adalah customer relationship ataupun hubungan pelanggan. Macam mana kita nak buat business model kita ni, business model kita ni adalah macam mana kita nak supaya orang tahu apa yang kita buat, kita dapat pelanggan-pelanggan baru. Pada masa yang sama juga kita kekalkan pelanggan-pelanggan yang kita ada, dan pada masa yang sama juga kita nak kembangkan lagi bisnes kita ke tempat yang lebih besar. Okey, sini ada komen daripada Bonda Lina Miran. Assalamualaikum, selamat malam. Wish. Jangan sebut selamat malam dulu kan. Selamat malam tadi nak tidur, buat susah nanti kan. Okey. Bonda bersama dengan kita. Bonda tolong share kepada kawan-kawan kita yang lain
supaya mereka dapat bersama dengan kita. Jadi kita akan pergi pada topik malam ni adalah customer relationship daripada Business Model Canvas. Jadi sebelum tu yang berada dengan saya di sini ada dekat 16 orang bersama dengan kita, dan cuba tuan-tuan perempuan yang bersama dengan saya ni cuba komen dekat mana pernah belajar Business Model Canvas, guru mana yang pernah belajar, dan bila last kali pernah buat betulkan balik Business Model Canvas. Cuba komen dekat ruangan komen, at least saya boleh tahu siapa-siapa yang bersama dengan saya ni di tahap mana kesediaan ataupun pengalaman ataupun pengetahuan dalam Business Model Canvas yang telah dibuat. Sila komen untuk saya tahu sedikit tentang peserta-peserta ataupun usahawan yang bersama dengan saya malam ni. Boleh sila komen? Sebab paling penting adalah Business Model Canvas ni kita nak tahu tahap mana yang kita pernah buat dan pernah dekat mana yang pernah kita tahu untuk kita betulkan balik Business Model Canvas. Dan seperti kita maklum sekarang ni musim orang kata COVID-19 ni banyak telah mengubah business model yang ada. Jadi kebanyakan business model yang pernah kita buat sebelum ini, bagus sebelum ini, belum tentu dia menjadi bagus untuk sekarang. Sebab apa? Sebab norma baru daripada COVID ni telah mengubah banyak perkara. Jadi kalau kita tengok zaman sebelum ni, ada orang yang buat bisnes dia totally tak menggunakan digital contoh. Jadi bila berlaku COVID, antara bisnes model dia memang akan jadi satu cabaran yang sangat besar bagi mereka. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita kena tengok balik dalam bisnes model canvas kita, dengan merujuk balik pembetulan dalam bisnes model canvas kita dari satu persatu dalam 9 kotak yang kita ada supaya dibetulkan semula. Dan sesi saya dengan PUJB ni ada 2 sesi pada malam ini, dan juga sekali lagi kita akan buat khas sekali lagi untuk review kotak-kotak yang lain pula. Jadi komen dekat komen Ira Yusof, selamat malam coach. Oh, ni dah selamat malam ni. Selamat malam Ira. Okey, ni sahabat saya ni. Kelas online bersama Sifu Hanan tahun lepas. Okey, Bonda Lina Miran komen. Okey. Dah ada beberapa orang komen, jadi yang lain-lain yang tak komen tu boleh komen lagi bersama dengan saya. Jadi malam ni sesi pada kita kali ni adalah kita nak lebih fokus kepada customer relationship. Tajuk yang diberikan kepada saya iaitu hubungan pelanggan. Macam mana kita nak supaya pelanggan kita ni mungkin berlaku COVID ni dia telah mengubah kita punya bisnes, dan macam mana kita nak jaga semula pelanggan-pelanggan yang kita ada ni supaya kekal bersama kita, ataupun pelanggan yang belum tahu tentang kita ni boleh datang semula pada kita. Jadi antara perkara yang paling penting apabila berlaku sesuatu krisis dalam bisnes, termasuklah COVID yang berlaku ini, menjadikan bisnes model kita akan jadi berubah. Jadi perkara yang utama kena betulkan adalah bisnes model. Jadi saya harap peserta yang bersama dengan saya sekarang ni ada 22 orang lebih bersama dengan saya ni. Satu komen tahap mana bisnes model yang dibuat, apa bisnes model yang dibuat, dan bila last bisnes model ni dibuat. Ini komen daripada Tuan Azizi Nur Fizi, bos kita dekat PJB ni. Sila kongsikan pautan ni, link ni sila share kepada kawan-kawan lain, ambil letak dekat WhatsApp group kawan-kawan kita lain supaya mereka dapat bersama dengan kita dalam tempoh 1 jam bersama dengan saya untuk kita kupaskan malam ni berkenaan dengan customer relationship melalui business model canvas. Dan kita dipanggil khas pada sesi bersama pada malam ni, dan juga sesi sekali lagi khas untuk bercerita, untuk berkongsi tentang kepentingan business model canvas dalam pembangunan bisnes yang kita buat. Jadi pinkan topik utama daripada Azrul Riza Aradi. Pin topik utama. Topik utama kita pada malam ni, saya ulang balik, topik utama kita pada malam ni adalah customer relationship. Macam mana kita nak menjaga hubungan pelanggan, macam mana kita nak dapatkan pelanggan-pelanggan baru, menjaga klien-klien yang sedia ada, dan juga untuk kembangkan produk ataupun servis yang kita ada untuk jadi lebih baik. Itu kita punya topik pada malam ni. Jadi pada sahabat-sahabat kita yang ada, boleh bersama dengan saya, boleh recall balik apa yang telah belajar sebelum ni, kelas-kelas yang telah pergi, untuk kita kupas lebih lanjut. Dan perkara yang kalau saya banyak sharing dalam
Business model canvas ni perkara yang utama adalah customer segment dan juga value proposition. Itu yang pertama. Siapa pelanggan kita, dan saya pastikan bila kita nak bercerita tentang customer relationship, pastikan yang pertama customer segment kita telah clear. Yang kedua adalah apa nilai yang kita ada dalam bisnes kita mesti clear untuk kita pastikan bahawa bisnes kita ni adalah telah pun clear siapa klien kita dan juga apa value yang kita bawa. Okey, itu kita pengenalan pertama, dan suka saya untuk pergi kepada sahabat-sahabat kita yang baru untuk berkenalan dengan saya ni. Kita buat sesi pengenalan sedikit. Sesi pengenalan saya tentang saya, mungkin ada yang bertanya tentang saya dekat siapakah saya. Bagi yang kenal tu alhamdulillah yang dah kenal, tapi yang belum kenal saya bawa kepada satu slide saya ni. Ini slide yang saya bawa. Ini tentang saya sedikit untuk pengenalan bagi kawan-kawan. Tapi sebelum slide saya keluar, komen daripada Ira Yusof, masa PKP saya terpaksa tambah nilai BMC. Bisnes printing saya terutama menarik pelanggan lama dan tambah pelanggan baru agar bisnes terus dikenali dan diingati. Bagus. Puan Ira ni dah pun betulkan balik bisnes model dia dengan betulkan balik. Jadi kalau kita tengok dekat sini, ini adalah slide untuk pengenalan diri saya. Jadi sedikit tentang saya. Bagi siapa-siapa yang tanya tentang saya tu, saya adalah Nur Lukmal bin Mat Gani. Jadi page saya pun sama. MBA dekat UTM 2014. Sedikit saya juga adalah presiden dan juga penggerak social entrepreneurship, dan saya adalah pelopor majalah Social Bizpoint. Social Bizpoint. Tu majalah Social Bizpoint yang kita buat, dan saya adalah coach, NLP coach dan juga trainer. Dan banyaklah program-program sosial yang saya terlibat. Jadi ini tentang saya sebut sedikit. Tuan Haji Yom. Haji Yom ni lelaki ke perempuan? Lelaki kot. Haji Yom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama dengan kita. Jadi tolong share. Dan saya nak pergi kepada topik kita pada malam ni yang bercerita tentang customer relationship. Kalau kita tengok dalam elemen-elemen model business, customer relationship tu berada dekat yang ketiga. Selepas value proposition, kotak yang pertama ataupun customer segment, kotak pertama atau kedua, yang ketiga adalah customer relationship yang berbentuk hati. Jadi kalau boleh tengok kat situ adalah bentuk hati, itulah customer relationship yang topik yang kita nak bawa pada malam ni untuk sharing kepada yang lain. Jadi untuk topik value proposition dan juga customer segment kita akan bawa pada sesi akan datang. Kita bagi surprise sikit, kita pergi kepada topik yang ketiga dulu. Satunya adalah oleh kerana diminta pihak penganjur untuk bercerita tentang customer relationship yang pertama, jadi kita bawa yang ni sebab lambah hati tu menjadikan orang seronok. Jadi kalau sesiapa yang pernah ada buku, lihat buku daripada saya ini adalah daripada buku saya ini. Buku ini telah ada dekat mana-mana, kita tak jual dekat pasaran, tetapi buku ini boleh didapati dengan saya, dengan tim saya jika mereka mencari dia. Tak murah, inilah program sosial saya. Dan lebih banyak coaching punya program untuk menggunakan buku ni. Jadi saya banyak menggunakan buku ni dalam sesi kita. Okay, bersama dengan saya sekarang ni, sila komen lagi dekat sini. Apa yang tuan-tuan pernah ada pengalaman dengan business model canvas. Tu dia business model canvas. Okey, kita nak pergi kepada yang pertama, saya review sebelum pergi kepada customer set relationship yang ke kotak yang ketiga. Dekat sini ada customer relationship, perhubungan pelanggan. Jadi kalau kita tengok balik, mesti untuk perhubungan pelanggan ni, pertama kita kena clear pasal customer segment dan juga value proposition. Nilai yang kita beri kepada pelanggan kita. Apabila pelanggan, orang membeli zaman sekarang ni adalah kerana apa yang kita jual. Dia bukan tengok pada apa yang kita jual saja, dia tengok apa value yang mereka dapat. Itu paling penting sekarang. Jadi orang sanggup bayar apa sahaja barang yang kita jual, servis yang kita bagi apabila value kita capai pada mereka nak.
Jadi daripada value proposition ni lah menjadikan di mana harga yang kita buat sama ada harga itu murah ataupun mahal, dia tidak menjadikan sesuatu itu susah untuk jual. Tetapi bila kita clear pasal value proposition yang kita jual, contoh kalau kita jual barang yang mahal, tetapi kita clear siapa yang membeli barang yang mahal yang kita jual itu, dia tidak ada masalah. Jadi kita match pada dua perkara untuk kita jumpa. Jadi pada malam ni kita nak pergi kepada customer relationship, iaitu hubungan pelanggan yang kita nak fokus pada sesi pada kali ini. Jadi boleh komen dekat komen kita, apa-apa yang nak komen untuk tanya saya lebih lanjut. Jadi soalan yang biasa kita akan tanya kepada hubungan pelanggan. Macam mana kita nak tahu perkara yang kita buat itu betul? Soalan-soalan yang kita tanya sebagai coach, biasanya kita akan tanya, apakah jenis-jenis hubungan pelanggan yang kukuh yang kita sediakan? Maksudnya apakah jenis-jenis hubungan pelanggan yang kukuh? Yang kukuh tu maksudnya apa yang perkara yang kita buat menjadikan perkara itu adalah perkara sangat penting untuk produk kita ataupun servis kita, mereka tahu, klien kita tahu, pelanggan kita tahu dan mereka sangat memerlukan. Itu soalan yang pertama yang kita nak tanya. Soalan kedua, nanti saya akan kupas satu persatu. Soalan kedua adalah cara yang mana satu menjadikan kita lebih kuat. Kalau kita ada banyak cara, contoh cara pertama ada, cara kedua ada, cara ketiga ada, macam mana kita jaga customer relationship atau hubungan pelanggan yang kita buat. Dan kita kena aware dan kita kena clear mana satu cara yang paling kuat. Satu contoh kita ada 3, ada 4 ataupun ada 5. Jadi kita kena clear mana satu cara yang terbaik. Cara yang paling orang suka, cara oleh generasi yang betul-betul minat. Contoh kalau kita pergi kepada generasi Y, apakah yang generasi Y nak daripada kita hubungan pelanggan yang kita buat, menjadikan mereka nak. Dan itu yang kita akan kekalkan dan kita akan kembangkan lebih besar. Dan soalan ketiga yang kita kena tanya adalah bagaimana untuk memastikan pelanggan yang membeli dia terus akan membeli lagi. Ini benda yang kita akan bincangkan malam ni dan kita akan berkongsi malam ni supaya ramai yang bersama dengan kita sekarang ni untuk mereka tahu dan juga betulkan bisnes model mereka. Jadi siapa-siapa yang berada bersama dengan saya sekarang ni boleh share. Kalau ada mereka ada customer relationship ataupun perhubungan pelanggan yang dia tengah buat, yang dia dah pun buat, boleh share kepada kita untuk sharing kepada sahabat-sahabat kita lain untuk mereka juga dapat gambaran, mereka juga tahu apa yang mereka nak buat. Contoh macam Puan Ira Yusof bersama dengan kita, dia kata masa PKP saya terpaksa tambah nilai BMC Business Printing. Jadi bolehkah Puan Ira kongsikan sedikit apakah yang ditambah nilai pelanggan baru, apakah yang ditambah nilai untuk menarik pelanggan lama dan tambah pelanggan baru yang telah dibuat. Ini perkara yang paling penting sebab Puan Ira di komen ni dikata dalam bisnes printing. Jadi mungkin bisnes printing tu lain, bisnes kedai makan ni lain, bisnes servicesnya lain. Jadi setiap bisnes dia akan ada model bisnes yang berbeza-beza. Seperti yang kita maklum, saya suka share kepada semua sahabat-sahabat dalam mana-mana program saya. Kalau kita ada bisnes, walaupun katakan ia printing yang dibuat oleh kedai A dengan printing dibuat oleh kedai B, belum tentu value dia sama. Belum tentu cara dia sama. Dan apabila value dia berbeza, pelanggan dia berbeza, customer relationship, hubungan pelanggan yang dibuat juga akan berbeza. Itu pasti. Itu pasti. Sebab tu saya kata bila kita buat business model, kita kena pastikan bahawa siapa klien kita, customer kita, melalui value yang kita beri. Daripada dua perkara ini, kita akan menetapkan apakah hubungan pelanggan yang kita buat. Supaya pelanggan-pelanggan kita yang kita target, customer target yang kita buat tadi, benar-benar mereka dapat apa yang kita beri. Dia dapat rasa apa yang kita beri dan dia gembira dengan apa yang kita beri. Dia terus membeli daripada apa yang kita beri dan mereka baru bayar berapa banyak pun dengan apa yang kita beri. Dan yang paling penting adalah mereka ini juga akan sebarkan pada orang lain untuk datang kepada tempat kita untuk membeli lagi. Itu yang paling penting dari segi customer relationship yang kita buat. Kalau kita sedia maklum dalam bisnes model canvas sebenarnya apa perkara yang paling penting ramai orang nak cari, orang nak kejar, apa yang nak kejar adalah perkara yang paling penting usahawan yang kena kejar dalam bisnes model canvas adalah untuk selesaikan 4 kotak yang pertama. 4 kotak pertama ni adalah
value proposition, customer segment. Dua kotak ni adalah paling penting. Dan kedua selepas itu adalah customer relationship dan juga channel. Daripada 4 perkara yang kita buat inilah menjadikan pendapatan kepada syarikat. Ini yang betul-betul kita kena clear supaya kita kena tahu apa yang kita kena buat untuk menjadikan revenue yang kita dapat ini akan naik, makin naik dan juga akan terus akan bertambah. Ini adalah business model canvas yang kita kena faham, yang kita kena clearkan betul-betul daripada apa yang kita buat sekarang dan untuk masa akan datang. Jadi saya ulang balik, perkara yang kita jaga adalah value proposition dekat sini. Kedua adalah customer segment, di kotak customer segment, dan juga customer relationship dan juga channel. Ini 4 perkara yang kita buat ini menjadikan duit datang kepada syarikat. Duit datang kepada bisnes kita melalui perkara-perkara ini. Jadi inilah BMC yang saya suka tekankan belah kanan, apa yang kita buat belah kanan, 4 perkara ini menjadikan duit masuk. Dan 4 perkara sebelah ni akan menjadikan macam mana kita nak manage syarikat. Ini yang kita share dekat sini, mana yang belum faham sangat tentang business model canvas, jadi boleh pergi explore detail lagi lepas ni dengan buku-buku yang ada ataupun nota yang ada. Cuma saya nak tekankan daripada sini, di mana kotak yang kita cerita sekarang ni adalah customer relationship berada dekat kotak ketiga di sini. Jadi adalah kepentingan dia adalah untuk memastikan value yang dibawa kepada customer ini menjadikan orang bayar dan juga mendapatkan pendapatan kepada syarikat. Ini yang dinamakan tentang customer relationship. Ini topik yang sangat penting sebenarnya untuk kita clear dan juga kita kemaskan bisnes model kita. Jadi jawapan daripada Puan Ira Yusof, saya lancarkan kempen printing drive-thru. Pelanggan WhatsApp dokumen ataupun email. Kami bagi harga. Pelanggan setuju, kami print. Siap kami bagi tahu. Pelanggan datang, bayar ikut jumlah yang sudah diberitahu. Wah, ni bagus komen daripada Ira Yusof. Itu dia. Jimat masa katanya. Ni jimat masa. Bila gunakan perkataan jimat masa ni adalah apa perkara-perkara yang kita buat untuk mereka cari kita. Contoh kalau Puan Ira bercerita tentang dia deal dengan klien ini menggunakan WhatsApp dan juga untuk berkomunikasi menggunakan email yang cepat. Maknanya digital. Digital di situ memudahkan pelanggan. Dia pelanggan akan suka. Terutama sekali orang-orang muda dekat situ dia akan suka. So customer relationship ni adalah perhubungan pelanggan yang kita buat, sistem yang kita buat supaya pertama adalah kita nak cari pelanggan-pelanggan baru. Macam mana kita nak cari pelanggan-pelanggan baru? Pertama adalah kalau kita ada channel iklan, itu dekat channel. Tetapi macam mana cara untuk kita dapat baru bila dia tahu iklan produk kita, contoh iklan dekat billboard ke, dekat Facebook ke, dekat TV ke, dekat majalah ke, dekat surat khabar ke, ataupun melalui offline. Bila mereka tahu, perkara pertama adalah bagaimana mereka untuk dapatkan produk kita, di mana mereka untuk dapatkan produk kita secara yang mudah dan mereka nak datang lagi, terus datang lagi. Jadi kalau soalan kita tanya tadi, apakah jenis-jenis hubungan pelanggan yang kukuh yang kita buat? Kalau dalam bidang servis, of course servis itu adalah perhubungan pelanggan. Macam mana layanan yang diberikan itu adalah antara hubungan pelanggan. Contoh ialah customer service di depan. Customer service itu adalah perhubungan pelanggan. Kalau dia nak upgrade lagi, orang akan suka bila datang satu kedai dia dilayan dengan baik. Contoh bila kita pergi ke hotel 5 bintang, dia melayan dengan baik. Dia memberikan khidmat yang sangat baik kan, bercakapnya lembut, bercakapnya baik, beri penjelasan yang sangat jelas, guna bahasa tonasi yang sangat bagus, guna cara-cara gambar rajah, guna cara pamphlet, guna komputer, menjadikan hubungan pelanggan itu sangat baik. Jadi sebenarnya apakah lagi hubungan pelanggan kita yang bagus untuk orang ingat? Kalau kita perasan, kalau kita pergi stesen minyak, mana-mana stesen minyak, kalau kita dulu biasa kalau awal-awal peringkat awal dulu Shell memperkenalkan bonus link. Lepas tu kita tengok Petronas dia ada buat mesra, dan sekarang ni boleh katakan semua stesen minyak dia akan ada kad rebate ataupun kad untuk kita kumpul point untuk kita tebuskan balik. Itu sebenarnya itu adalah antara perhubungan pelanggan ataupun customer relationship yang menjadikan
kad itu menjadikan orang akan ingat kepada brand itu. Apabila nak isi minyak, contohnya kita ada kad bonus link. Bila kita ada satu kad bonus link dan kita akan cari Shell. Di mana-mana Shell, kita akan cari Shell. Walaupun kita lalu kawasan Petronas, kita akan tetap cari Shell. Sebab apa? Sebab ada kad dekat situ mengingatkan kita. Dan kita kumpul poin dekat kad tu untuk kita redeem hadiah. Itu menjadikan, itu antara salah satu daripada customer relationship untuk orang ingat. Dan kad ini, kad point ni dah sekarang ni dah jadi satu perkara yang dah normal untuk semua benda. Kalau kita pergi Ion ada kad, kalau kita pergi business, kita pergi dekat shopping complex mana-mana, dia akan ada kad untuk redeem, untuk kumpulkan point. Itu adalah customer relationship yang dah biasa sangat berlaku, yang dah biasa sangat dekat market, tetapi masih lagi relevan. Sehingga gini, kalau saya sendiri pun sekarang ni, kalau dulu saya sangat orang kata peminat tegar Petronas. Saya hanya guna Petronas je sebab saya kumpul mesra kad tu. Banyak hadiah saya dah buat kumpul. Tapi sekarang ni bila dah ada beberapa kereta dan kita guna banyak jenis. So boleh katakan semua jenis minyak kita dekat. Jadi kita ada macam kad tu tak kisah mana-mana pun. Kita boleh pergi Caltex, kita boleh pergi Petron, kita boleh pergi Shell, kita boleh pergi Petronas untuk isi sebab kita ada semua kad. Jadi kalau semua orang dah guna teknik yang sama, dia sudah tidak menjadikan satu perkara yang special untuk kita, orang ingat pada kita. Jadi dalam menjaga hubungan pelanggan ni, apa benda yang kita kena buat supaya orang sentiasa ingat pada kita. Contoh lain juga kepada contoh kalau kita tengok di kedai basuh kereta. Kedai basuh kereta pun dia ada kupon kan. Kalau perasan kalau pergi mana-mana kedai basuh kereta, dia ada kupon yang dia buat cop. Pergi basuh sekali dia akan cop. Pergi basuh kali kedua dia akan cop. Basuh ketiga pun dia akan cop. Jangan sampailah orang kata pergi 6 kali, yang ke-7 tu akan dapat percuma. Contoh. Jadi itu juga adalah bentuk customer relationship untuk menjadikan orang akan ingat kepada tempat kita. Walau dia pergi mana pun, dia bila nak basuh kereta, dia akan datang balik tempat kita. Dia akan datang balik ke sini untuk dia dapat percuma. Mungkin nak tunggu yang percuma yang last tu sebenarnya. Jadi itulah menjadikan orang akan ingat sentiasa kepada brand kita. Jadi benda customer relationship ni, saya sebut perkataan tadi adalah brand. Sebenarnya brand dalam banyak-banyak perkara, customer relationship atau hubungan pelanggan yang paling power sebenarnya adalah branding. Branding sekarang ni, kalau saya banyak bercerita tentang usahawan dan juga bawa kepada usahawan supaya betulkan balik tentang brand yang kita ada. Sebab ramai orang memilih ingat sesuatu kerana jenama. Dan orang sangat membeli sesuatu perkara tu walaupun mahal, dia akan beli sebab jenama. Jadi sebenarnya antara benda yang paling penting di zaman sekarang, di zaman now sekarang, especially kalau kita tengok orang-orang muda generasi Y. Generasi Y ni mereka membeli banyak online. Dan banyak membeli online ni, mereka tengok trust, dia percaya kepada jenama. Jadi antara hubungan pelanggan yang bagi saya zaman sekarang ni, benda yang paling penting, yang sangat penting adalah naikkan brand supaya orang tahu brand kita dan orang percaya pada brand dan orang membeli kerana brand dan orang ingat ke mana-mana dia pergi kerana brand. Sebenarnya semua perkara yang kita buat tadi adalah berkenaan dengan brand. Kita tengok komen daripada Bonda Lina Miran. Saya Bispa. Saya buat voucher card 5 kali servis free 1 servis. Dan saya akan reward customer yang buat servis atau beli produk yang banyak. Saya bagi gift. Ya betul. Kalau tengok pada komen daripada Bonda Lina ni, dia pemilik spa. Ni kalau dia bagi tahu spa kat mana, saya boleh tolong promo. Bagi tahu alamat kat mana kan. Nanti kita bagi tahu pada sahabat-sahabat kita dekat sini. Dan sebenarnya program ini akan diletak dekat YouTube, dimaklumkan, dan dikekal dekat Facebook. Jadi siapa-siapa boleh tengok balik video ni. Jadi kalau boleh sebut sekali dekat mana bisnes dibuat, untuk saya sebut. Mana tahu orang tengah mencari, dia akan cari puan. Dan apa nama spa tu. Ini paling penting saya sebut tadi. Antara value ataupun relationship, orang ingat dekat kita adalah nama bisnes yang kita ada. Orang senang ingat, orang senang cari, dan nama yang best. Orang suka pada perkara tu. Jadi Bonda Lina ni betul, dia kata dia buat voucher card 5 kali servis free 1 kali. Dan yang paling penting adalah bila kita bagi servis percuma ni, kena ingat dari segi costing lah. Balik semula bila kotak yang ke-9 nanti dia akan ada budgeting. Pastikan bila kita bagi servis percuma tu nanti kita dah ada kos yang kita tanggung dengan betul-betul. Komen daripada Ira Yusof, awal
buka kedai dulu, saya buat keahlian percuma untuk pelanggan kembali ke kedai saya. Ini antara benda yang kata nak panggil semula customer lama. Ahli-ahli baru dah ingat ke customer. Ada setengah orang tu dia buat cara perhubungan pelanggan dia adalah dengan customer get customer. Ada orang buat macam tu cara dia. Jadi customer dia bawa, kalau customer baru dia akan dapat commission, dia dapat hadiah, dia dapat apa-apa. Tapi customer get customer juga adalah satu customer relationship yang boleh menjadikan bisnes kita berkembang dan juga bisnes tu akan lebih besar perjalanan dia. Bondelina, customer yang bawa lawan, tahu recommend kawan, saya bagi commission. Jangan buka customer yang bawa kawan, bukan lawan kan. Bawa lawan. Customer yang bawa kawan, recommend kawan, saya bagi commission. Ya betul. Ini adalah customer get customer dia panggil. Jadi customer yang kita ada sekarang ni sebenarnya dia lebih mudah untuk jadi kita punya orang kata ambassador. Pasti best kan, jadi ambassador kepada bisnes kita yang menjadi tukang membawang kepada orang lain, klien kita. Apabila mereka puas hati apa yang kita buat, dia akan bawa cerita pada orang lain. Dan kalau kita bagi peluang untuk bila dibawa orang, dia dapat commission, dia dapat rebate ataupun dia dapat hadiah, of course orang ini akan bagi bantuan yang lebih daripada biasa. Saya suka cerita tentang customer relationship ni sebenarnya yang kita kena jaga customer. Kenapa kena jaga customer? Sebab dalam research yang banyak kali disebut tentang bila kita buat benda baik, maksimum orang akan bercerita pada 3 orang. Jadi tak ramai orang akan bercerita benda baik kepada orang lain. Tetapi apabila kita buat satu benda yang buruk dekat bisnes kita ataupun brand kita, minimum orang akan bercerita pada 8 orang. Jadi sebab itulah kata hubungan pelanggan ini perkara yang sangat penting untuk kita jaga supaya bisnes kita akan boleh terus berkembang. Farah Marisa komen dia, tuan, kalau kita buat surprise gift, macam mana nak buat servis percuma? Ini bisnes model lain. Farah Marisa, ini awak bisnes model awak adalah kalau surprise gift, dia bisnes model lain. Dia tak semestinya servis percuma. Dia kena tengok bisnes model balik semula. Sebab tu saya kata dari segi customer relationship, hubungan pelanggan ni sebenarnya kita kena tengok siapa pelanggan kita. Balik semula kotak pertama tu adalah siapa pelanggan kita. Kedua adalah apa value yang pelanggan itu nak. Barulah pergi kepada apa hubungan yang kita boleh bawa value kepada pelanggan. Jadi kalau surprise gift ni saya rasa dia kena tengok balik. Apa model bisnes, adakah servis percuma itu boleh? Ataupun adakah perkara lain, elemen-elemen lain yang perlu ada sebagai value menjadikan orang pelanggan kita nak kepada itu. Itu kena tahu. Dan relationship sebenarnya bila pelanggan itu cuba sekali servis yang kita buat, dia nak datang lagi. Dia nak datang lagi dan dia beritahu orang lain. Itu maknanya adalah perhubungan pelanggan. Kat situ. Jadi Bondelina komen lagi, spa saya Sarna Beauty Care. Sarna Beauty Care di Ulu Tiram. Ni dia ada detail nombor telefon lagi. Siapa-siapa yang nak pergi dekat situ, dia kata tadi dia punya customer relationship dia dah pergi 5 kali, 1 kali percuma. Boleh try dekat Bondelina ni. Nanti kalau Puan Farah Malaysia ni boleh pergi kepada next program saya dengan PUMB untuk next pada 28 hari bulan nanti, kita akan cover tentang customer statement dan juga value. Nanti Puan Farisa boleh tengok dekat situ balik nanti. Kita kaji balik untuk next class bersama dengan saya, insyaAllah. Kita jumpa balik Puan Farisa. Fatma Pragya. Okay, biasanya saya bagi 10% atau 20% diskaun. Diskaun ni memang salah satu yang biasa untuk berhubungan pelanggan. Ini biasa, common orang gunakan diskaun. Cuma hati-hati dengan diskaun yang kita buat. Kalau diskaun sentiasa kita buat, dia tidak akan menjadi kepada perhubungan pelanggan. Sebab itu dah jadi norm. Jadi perhubungan pelanggan ni kadang-kadang kita menggunakan, ada orang yang membuat customer relationship ni with no cost. Bila kita bagi 10% diskaun, 20% diskaun, sebenarnya cost kita kena keluarkan. Bagus untuk buat, tapi tak bagus untuk sentiasa kita buat. Dah jadi macam norm. Tak bagus. Customer relationship ni sebenarnya kita lebih nak jaga hati orang tu. Tak semua orang boleh beli dengan percentage, boleh beli dengan duit. Ada orang beli dengan layanan. Ada orang dia customer relationship dia
dia hantar kad hari jadi setiap tahun. Jadi setiap kali hari jadi dia, kita bagi diskaun 20% hari jadi. Jadi ia akan lebih menyentuh perasaan sebenarnya. Rather dan kita bagi setiap bulan. Ataupun kita bagi siapa bulan bulan kemerdekaan, siapa lahir pada bulan merdeka, dia akan dapat special. Anniversary contoh, siapa yang kahwin pada bulan ni contoh, kita akan bagi diskaun special untuk dia. So itu antara customer relationship yang lebih menyentuh perasaan sebenarnya. Itu komen saya dari segi percentage untuk bagi diskaun. Jangan terlalu guna diskaun setiap masa, dia tidak akan jadi satu hubungan pelanggan, dia akan jadi norm. Ini komen daripada Fatma. Izul Senang, salam tuan, saya sekeluarga 5 tahun berniaga secara online. Alhamdulillah mula Jun 2020 kami buka kedai offline. Pemborong kapet Senggarang. Pemborong kapet. Dia add ni. Syukur bila buka kedai offline. Ejen dan dropship sudah ada untuk sama-sama promosi untuk jualan di kedai. Promosi cabutan bertuah untuk pembeli setiap bulan. Ini contoh Izul Senang. Dia sebenarnya antara hubungan pelanggan ni buat dia bermula daripada online, dia pergi pada offline. Ada juga online, dia pergi online, itu biasa. Jadi orang online pergi pada offline. Ini antara benda yang betul. Dia bermula dengan online, dengan modal yang murah. Apabila ramai klien dia, ramai customer, dia buka secara offline dan dia buka untuk ejen dan dropship. Yang pentingnya hubungan pelanggan, bila ada ejen dan dropship, hubungan pelanggan ini berbeza. Customer relationship dia pun dah jadi business model yang lain sebab dia guna agent dan juga dropship. Jadi kita tengok balik business model ni. Kalau Izul Senang ni, dia buat business model, dia layan agent dan dropship, value dia bukan kepada pelanggan. Value dia adalah kepada agent dan dropship tu. Jadi hubungan tu kepada agent dan dropship. Bukannya hubungan tu kepada pengguna. Dia business model ni agak lari sedikit daripada yang orang buat business direct kepada pengguna. Kasih komen sedikit. Betul, dia kata sekarang ni promosi agent dan juga dropship dia yang sama-sama promosi. Ya betul. Sebab hubungan di antara tuan dengan agent dan dropship sudah ada dekat situ. Jadi agent dan dropship akan buat kerja dia. Itu maksud dia. So Izul Senang dia bagi kat situ, ni dia dah bagi detail tentang pemborong kapet Senggarang. Ni ada Instagram dia, ada alamat, location map. Jadi semua support. Kita kat sini sekarang ni ada lebih kurang dalam 20 orang bersama dengan kita bersama sekarang. Jadi boleh support kawan-kawan yang buat bisnes yang mana dah tulis detail dalam ni. Jadi yang mana-mana baru masuk dalam program kita pada malam ni boleh tekan share dan juga komen apa juga yang nak tanya berkenaan dengan bisnes Murai Gamers. Tetapi topik kita pada malam ni lebih kepada customer relationship atau hubungan pelanggan. Macam mana kita nak dapat pelanggan-pelanggan baru dan nak kekalkan pelanggan-pelanggan sedia ada dan juga nak kembangkan pelanggan yang kita ada tu, customer yang kita ada tu untuk jadi lebih baik. Farah Marisa, macam mana nak join tuan? Okey, join macam sekarang ya. Farah Marisa sekarang dah masuk dekat link. Sekarang 28 hari bulan nanti akan ada satu sesi lain berkenaan dengan kita akan kupas customer segment dan juga value proposition. Sebenarnya dalam business model, dua perkara inilah yang sangat penting. Kita kena pastikan siapa pelanggan kita dan kita kena pastikan bahawa apa value yang kita bawa tu pada pelanggan yang kita nak tadi. Ini yang paling penting sebenarnya. Razman, okey, Tuan Razman bersama dengan kita ni otai dalam dunia ni. Okey, bagus. Faridah Senang. Ada komen? Ira Yusof komen lagi sekali. Bisnes saya, kedai printing, Jalan Meru, Kelang. Ni orang Meru, Kelang. Siapa lagi komen? Ni tag. Izul Senang, terima kasih atas nasihat tuan. Doakan kami semua dan saya doakan semua berjaya dunia akhirat. InsyaAllah. Izul Senang ni doakan semua orang dah sekarang ni. Betul, doakan kawan akan makbul sekali mana kita cakap cerita korang. Jadi Alhamdulillah. Doakan semua kawan-kawan kita berjaya dan malaikat akan doakan kita juga untuk berjaya. Jadi itu komen saya tentang customer relationship ataupun hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan dalam bisnes mereka yang buat. Hubungan pelanggan ini dia dilukis dalam bentuk hati. Jadi kalau kita tengok betul-betul dia hati. Jadi sebenarnya hubungan pelanggan dalam bisnes ini sebenarnya bukan hanya material semata-mata. Ramai orang dia menggunakan percentage ataupun beli satu percuma satu ataupun beli 3 dapat percuma 1 ataupun 20% diskaun, 10% diskaun, 50% diskaun. Sebenarnya hubungan pelanggan ni bukan hanya dalam bentuk material kat situ.
Hubungan pelanggan ni jauh lebih besar daripada situ, adalah benda-benda yang kita buat untuk menjaga hati pelanggan. Dan inilah benda bisnes model yang kita kena tanam dan kita kena pasak dalam bisnes model kita. Bila kita clear berkenaan dengan pelanggan ataupun customer kita clear, value kita clear, dan hubungan pelanggan yang kita kena buat ini untuk pastikan bahawa value ini sampai kepada pelanggan yang kita nak. Jadi ramai orang, dia buat bisnes dijual murah supaya dia kata supaya ramai orang beli. Sebenarnya murah itu tak menjadikan hubungan pelanggan itu jadi. Sebab sistem bila klien kita tu, kalau klien saya gunakan dalam bisnes model Kairos yang saya ajar, dia ada dua kategori manusia membeli. Pertama adalah orang yang senyum, mulut dia senyum je. Dan satu lagi adalah orang yang muka dia masam. Ya, yang senyum tu biasanya kita kategorikan sebagai orang yang pendapatan dia middle upper, pertengahan dan ke atas. Pertengahan dan juga tinggi pendapatan dia. Ini kategori orang yang senyum. Orang yang senyum, value dia berbeza dengan orang yang masam. Orang yang masam ni pendapatan dia tengahan dan ke bawah. Jadi kita kena clear bila kita buat bisnes sama ada servis ataupun produk, kita kena tahu siapa pelanggan kita tu. Kita tak boleh sebut, kalau biasanya kelas saya, kalau saya tanya, pelanggan awak siapa? Produk saya ni semua orang boleh makan. Semua orang boleh guna. So daripada kecil sampailah dah tua, bangka pun boleh pakai. Saya kata kalau orang sebut macam ni, sebenarnya dia tak tahu bisnes dia untuk apa. Dia tak clear berkenaan dengan value bisnes dia untuk siapa. Ini yang menjadikan bisnes yang begini dia tidak akan besar sampai bila-bila. Wah, dia marah. Jangan marah saya. Sebab kebanyakan macam tu. Tapi kalau kita clear, kita bagi tahu produk kita ni, value kita adalah untuk orang generasi Y. Umur dia antara 40 hingga ke 10 tahun contoh. Dia lingkungan 10-20 tahun. Kan? 40 hingga 20. Gen Y, duduk di kawasan bandar. Dia lebih clear. Bila clear, insya-Allah bisnes akan lebih mudah untuk buat marketing dan hubungan pelanggan dia lagi mudah untuk dijaga. Rather dan kita buat bisnes ni daripada kita bagi tahu budak kecil sampailah tua. Kecil sampai tua, kita susah untuk jaga pelanggan sebab range dia terlalu besar dan dia terlalu banyak merangkumi banyak generasi. Dia agak susah untuk kita buat customer relationship atau hubungan pelanggan yang betul. Jadi kita tengok balik komen-komen yang dekat sini, ada lagi 2-3 komen. Rozaik Suami dapat idea. Customer beli produk 30 ke atas dapat stiker karakter. Siapa yang ada stiker layak dapat diskaun 10%. Selfie beli produk dengan stiker layak dapat join kontes. Hadiah bulanan. Boleh ke macam ni? Boleh? Dia tidak ada masalah. Dia sebenarnya kalau kita nak jaga customer relationship ni, dia tidak ada perkataan salah atau betul. Dalam dunia yang new normal sekarang ni, semua perkara betul. Cuma kadang-kadang kita letak tempat yang salah, dia akan menjadi tidak menjadi. Ataupun perkara itu betul, kita guna waktu yang salah, juga tidak menjadi. Bukan sebab benda itu tak betul, tapi sebab waktu dia tidak tepat. Sebab tu saya kata dia dalam bisnes model ni, kita kena kaji bisnes kita. Sebenarnya bisnes model gambus ni dia kena buat dalam 6 bulan sekali. Paling kurang pun setahun sekali. Dan inilah waktu sebenarnya untuk buat bisnes model gambus, sebab bulan 9 ini sebenarnya kalau orang biasa buat bisnes di bulan 9 adalah untuk review balik bisnes dan untuk buat bajet pada tahun 2021, iaitu tahun depan. Kalau kita tengok kerajaan Malaysia pun sekarang tengah buat bajet kan, Menteri Kewangan sibuk pergi negeri-negeri untuk dapatkan feedback, untuk dapatkan komen, untuk buat bajet pada tahun depan. Sebenarnya sama juga untuk bisnes kita. Pada tahun ini kita kena buat bajet untuk tahun depan. Dan bulan inilah bulan yang paling sesuai untuk buat semula kita punya bisnes model dan seterusnya kita betulkan balik bajet untuk tahun depan. Dan bajet sebenarnya dia kena buat bisnes model canvas dulu, bisnes model dulu baru boleh buat bajet. Itu sebenarnya. Dan apabila kita nak buat bisnes model, kita kena duduk dengan tim untuk betulkan balik value dan juga klien. Dan ini yang kita cerita sekarang ni. Jadi ini sangat penting saya kata pada semua orang untuk review paling kurang setahun sekali bisnes model yang dibuat. Jadi komen daripada Rozaik Suhani tadi, dia kata dia dapat stiker, lepas tu layak untuk dapat diskaun, lepas tu selfie. Ini antara perkara yang dia nak merapatkan dengan pelanggan. Bila pelanggan kita sanggup beli dan juga selfie dengan produk, maknanya dia ada kepuasan di hati dia. Sebab itulah kalau kita perasan, siapa yang biasa pergi ke Starbucks, kan? Siapa yang biasa pergi ke Starbucks,
kenapa orang pergi Starbucks? Sebab dia nak selfie dengan gelas yang ada nama dia. Kan? Kadang-kadang ada orang yang Starbucks ni sebenarnya market segment dia adalah untuk middle upper, untuk orang yang ada duit dia sebenarnya. Untuk Starbucks ni sebab kopi dia mahal, tempat dia eksklusif, kan? Tapi berapa ramai orang yang pendapatan yang rendah tetapi tetap pergi ke Starbucks. Sebab apa? Sebab dia ada satu perhubungan pelanggan dia sangat power. Jadi orang yang pergi Starbucks biasanya orang ambil gambar. Kenapa dia ambil gambar? Sebab nama dia berada di cawan minuman. Itu antara customer relationship yang dibuat oleh Starbucks yang tak dibuat oleh kedai-kedai lain. Jadi bila orang pergi Starbucks, bila nama dia tertulis di cawan, dia pasti akan ambil sebab itu nama dia. Siapa yang tak terasa macam best? Siapa yang tak terasa tersentuh hati bila nama dia ditulis? Kan? Sebab tu kek-kek orang tulis nama, orang buat hadiah orang tulis nama. Jadi tulisan nama tu menjadikan terlekat di hati orang. Jadi antara value ataupun customer relationship hubungan pelanggan dibuat oleh Starbucks adalah ditulis nama di cawan. Menjadikan orang itu akan sentiasa teringat kepada Starbucks. Walau kopi itu mahal, walau tempat itu eksklusif, dia sanggup orang kata simpan duit untuk pergi ke Starbucks. Dia rasa macam dia feel something. Lagi satu tempat yang Starbucks bagi itu adalah environment ataupun kondisi kawasan tu sangat best duduk. Dia jual environment, dia jual ketenangan, dia jual satu kawasan elite contoh. Jadi ramai orang rasa nak pergi ke tempat tu. Itu antara customer relationship sebenarnya. Kalau kita ada kedai makan, kalau kita buat decoration yang cantik, decoration yang unik, decoration yang menjadikan orang akan teringat untuk datang, itu juga adalah customer relationship ataupun perhubungan pelanggan. Berbeza kita dengan bisnes orang lain. Itu contoh. Saleh Ahmad, Assalamualaikum Kos, Waalaikumsalam. Saleh Ahmad, cultural, Taman Melawati. Saleh Ahmad. Saleh Ahmad bukan boleh komen apa customer relationship yang dibuat sebab Saleh Ahmad ni antara jenama yang lama sebenarnya dekat market, dekat pasaran. Walaupun nama ni macam tak biasa dengar tapi sebenarnya dalam market dia sangat hebat. Dia sebenarnya. Jadi dia tengah orang kata tengah naik semula ni Saleh Ahmad ni. Jadi kalau boleh komen Saleh Ahmad sebenarnya apa yang hubungan pelanggan yang you buat menjadikan jenama Saleh Ahmad ni masih lagi orang cari. Dan Saleh Ahmad ni nama dia fokus kepada orang tertentu saja sebenarnya. Ni saya kenal dia sebab dia antara masuk dalam program MARA saya dekat Kuala Lumpur, coaching program. Jadi ini adalah antara customer relationship ataupun hubungan pelanggan yang kita kena buat sebagai pemilik bisnes, pengendali bisnes ataupun kita top management dalam bisnes. Apabila kita betulkan balik bisnes mereka yang bos kita, customer relationship untuk menjadikan antara value yang kita beri kepada pelanggan, value yang kita beri kepada customer kita tepat, dapat dirasai oleh customer kita melalui customer relationship. Sebab kalau kita ada value yang sangat bagus dan kita clear dengan pelanggan yang kita ada, tetapi kita tidak ada perhubungan pelanggan, hubungkan dia antara value dengan pelanggan tadi, kita tidak hubungkan dia tidak akan menjadikan bisnes kita mendatangkan duit. Value hebat, pelanggan tahu, tetapi tidak ada hubungan, so duit tidak akan masuk kepada bisnes kita. Itulah bisnes mereka yang bos. Di antara 4 kotak yang pertama yang kita kena jaga sungguh-sungguh adalah siapa klien kita, siapa customer kita, apa value yang kita bawa dan apa hubungan pelanggan yang menjadikan mereka tahu dan apa channel yang kita guna. Bila 4 perkara ini kita kukuhkan, itulah menjadikan revenue ataupun pendapatan kepada syarikat itu akan bertambah dan akan terus bertambah. Sebab value ini bila orang dapat rasa, orang dapat rasa melalui perhubungan yang kita buat, orang akan datang lagi dan dia akan cerita kepada orang lain untuk datang kembali pada kita. Ini dia namakan adalah perhubungan pelanggan yang dibuat secara sistematik melalui bisnes model. Sebab tu saya kata dalam bisnes mesti ada. Wajib kena ada bisnes model canvas. Dan bisnes model canvas ni maksud saya adalah bisnes model. Tak kisahlah bisnes model canvas. Bisnes model canvas ni adalah bisnes model yang paling simple bagi saya. Saya sangat encourage orang guna bisnes model canvas sebab dia bisnes model yang sangat simple. Kalau kita kataan bisnes model canvas ni maksud dia adalah berada di atas satu helai canvas, satu helai kertas. Jadi kita faham tentang bisnes model kita ni, bisnes kita ni kita faham
dekat satu helai kertas je, simple kan. Sebab tu saya kata antara business model yang mudah untuk kita faham, untuk mudah kita kendalikan adalah business model canvas. Jadi banyak lagi business model lain yang kita boleh guna. Tetapi apa yang kita bawa sekarang adalah business model canvas yang mana jadi 9 kotak yang sangat penting. Antara 9 kotak ni ada 2 kotak pertama yang dibawa oleh kotak yang ketiga ataupun kotak keempat ni adalah perhubungan pelanggan, iaitu topik yang kita bawa pada malam ni. Jadi kalau ada komen-komen ataupun soalan daripada sahabat-sahabat kita yang berada dengan online bersama saya, sila komen lagi dekat sini untuk kita kupaskan lagi supaya lebih faham. Dan seperti yang saya maklumkan tadi, saya akan bersama dengan PUJB ni untuk satu lagi sesi pada 28 hari bulan nanti. Kita akan fokus kepada customer segment dan juga value proposition. Apakah pelanggan kita yang kita buat sekarang ni, yang kita duduk tembak FB, yang kita sibuk duduk cari sekali, betul tak pelanggan tu? Dan betul tak pelanggan itu yang kita beri value yang kita ada? Dan adakah betul kita value yang kita ada itu value kita punya? Itu kadang-kadang kenapa pelanggan itu tak konsisten. Kita cari orang ni, orang tak nak barang kita. Adakah pelanggan itu betul? Dan adakah value dengan pelanggan itu betul? Kadang-kadang ramai orang bila dia terlalu melayan semua orang, value dia adalah untuk orang yang mahal-mahal. Tetapi bila ada orang yang komen, dia kata, oh barang awak mahal sangat lah, dia pun dah nak tukar harga, nak turunkan harga. Itu kadang-kadang dia salah. Sebab apa? Sebab dia tak faham value dengan pelanggan yang dia cari. Dia terlalu mengikut kata-kata orang. Sebenarnya bisnes model ni kita membetulkan model bisnes kita, value kita pergi kepada siapa. Itu paling penting. Bukan tengok pada orang, tetapi tengok apa yang kita beri. Itu paling penting. Komen daripada Norisah Ibrahim. Waalaikumsalam. Ya Norisah, boleh share apa yang bisnes dia buat. Mungkin kita ada cerita, topik kita malam ni adalah customer relationship. Apakah yang Puan buat untuk bisnes? Boleh share untuk kita kupaskan. Ira Yusof, komen dia, sebelum mula satu-satu bisnes, tak kira kecil atau besar, saya akan buat BMC dulu. Yakin baru saya akan jalankan bisnes yang dirancang. Selagi tidak yakin, saya hold dulu. Wah, ini fanatik betul ni dengan BMC ni kan, Ira Yusof ni. Ini bagus lah, bagus. Bisnes model ni sebenarnya dia adalah untuk mengkaji bisnes kita sama ada boleh dibuat atau tidak. Jadi kita nampak, jadi 9 kotak saja, bila kita isi setiap kotak tu, bila kita dapat isi dengan mudah semua kotak, dan kita clear semua perkara itu, kesinambungan daripada setiap satu-satu kotak, menunjukkan bahawa bisnes kita itu adalah boleh dibuat. Bisnes kita itu sangat positif untuk dijalankan. Bisnes kita itu adalah bisnes yang orang kata boleh diterima pakai. Itu perkataan dia. Sama ada untuk berjaya atau tidak. Kita wallahu alam. Bagi saya, walaupun gila babas bagus bisnes model yang kita buat, kalau Allah tak bagi rezeki, sama juga tak dapat kan. Tu ada ramai juga orang buat bisnes tu komen dengan saya, dia kata ramai coach orang buat bisnes kat luar tu tak ada buat bisnes model pun berjaya juga. Saya kata ya, rezeki ni Allah bagi, tapi Nabi bagi tahu kita orang yang nak berjaya dunia kena ada ilmu, nak berjaya akhirat kena ada ilmu, nak berjaya dunia dan akhirat kena ada ilmu. Itu yang kita pegang betul-betul adalah ilmu ini akan menjadikan sesuatu perkara itu berjaya atau tidak. Sebab asbab ilmu. Jadi kita belajar dan kita buat daripada ilmu yang kita belajar ini, asbab menjadikan bisnes kita boleh berjaya. Dan alhamdulillah saya sekarang ini dah 4 tahun sebenarnya bawa bisnes model canvas ni bersama dengan Iscan. Kalau dekat PUJB Johor ni, sebelum ni dekat nama dia ADC pun, banyak kali saya berada dekat Johor lama. Berada dengan ADC Johor dan PUJB, banyak bercerita dengan BMC. Dan dah pun hampir 5 tahun saya bawa BMC ni. Dan kita boleh nampak setiap usahawan yang bawa ada bisnes model dengan orang yang tidak ada bisnes model, jauh berbeza dia. Dan kalau kita tengok sekarang ni, yang mana dah buat bisnes model daripada yang 4 tahun dulu, sehingga sekarang dia masih lagi berbetulkan setiap tahun. Dan kita nampak peningkatan bisnes itu jauh ke depan berbanding dengan orang yang tidak ada bisnes model. Dan kebanyakan yang saya jumpa pun, yang berada dekat market yang dah 5 tahun, 7 tahun, yang buat bisnes, bila dia pening macam bila jumpa saya, dia kata dia pening, saya tanya dia, apa model bisnes yang you bawa? Biasanya orang pening ni dia akan jawab, saya tak tahu pun bisnes model apa. Dan tak tahu pun ada bisnes model. Dan tak tahu pun kena buat bisnes model untuk buat bisnes. Saya hantam je dah 5 tahun, 7 tahun sekarang. Bisnes saya dah naik, tiba-tiba dia datang satu krisis, dia akan pening. Dia pening. Sebenarnya pening ini sebab kita tidak ada bisnes model. Itu je bagi saya. Sebab perjalanan yang jauh,
Business model ni seperti macam kita ada Waze, kita ada Google Map. Bila kita nak pergi ke mana-mana, kita ada gambaran. Ke mana nak pergi, berapa lama perjalanan, berapa kilometer, berapa, dan kita tahu berapa minyak kita nak pakai, ke mana kita nak berhenti rehat, berapa duit kita nak bawa untuk bayar tol. Itu konsep untuk perjalanan apabila kita ada gambaran. Sama juga untuk bisnes, kita mesti ada business model untuk kita bawa bisnes itu ke mana. Ke mana kita nak pergi bisnes dia, kena jelas daripada sekarang. Ramai orang buat bisnes, dia tak tahu penghujung di mana. Sebenarnya, guru saya pesan, bila kita nak buat bisnes, bila kita nak mulakan bisnes, kita kena tahu di mana penghujung dia. Itu paling penting. Sama juga kita nak berjalan. Bila kita nak berjalan, kita dah tahu kita nak pergi ke mana. Itu paling penting. Bukan pergi, bila tanya nak pergi ke mana, tak entah, aku tak tahu nak pergi mana. Itu tak betul. Itu maknanya dia tak ada model bisnes. Sebab model bisnes ni kena clear. Sebab itulah, bila kita ada model bisnes, kita tahu macam mana nak hubungan pelanggan tu. Macam mana nak jaga pelanggan. Kadang-kadang buat bisnes tak tahu pelanggan dia siapa. Dia tembak semua orang. Semua orang pelanggan dia katanya. Sebenarnya tak. Pelanggan kita kena spesifik. Itu maksudnya. Ya coach, kita usaha selebihnya tawakal. Mohon pada Allah. Ya betul. Puan Ira Yusof. Komen itu bagus kat situ. Jadi last sekali pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wa la quwata illa billah. Itu bila kita buat bisnes model, bila kita nak jalan, sebut dah yang tu. Sebab semua sekali Allah yang buat. Kan kita hanya merancang, Allah yang menentukan. Ramai je orang buat bisnes berjaya tanpa bisnes model. Tetapi sebenarnya ramai orang yang berjaya itu adalah kerana ada bisnes model. Sebenarnya. Jadi kita dah sampai pukul 10, 2 minit. Kalau ada soalan-soalan lagi, kita akan, mungkin saya akan drag sampai 5 minit sikit. Masa sedikit lagi. Apa yang saya nak ulangkan sebagai penutup dekat sini? InsyaAllah kita akan jumpa lagi sekali pada 28 hari bulan untuk kita kupas 2 lagi topik yang sangat penting bagi saya. Untuk orang bisnes dia kena tahu. Paling penting, bukan paling penting dan sangat penting adalah customer. Kita kena clear siapa customer kita. Siapa pelanggan kita sebenarnya. Di mana mereka duduk, berapa umur dia, berapa tahap gaji dia, dan apa generasi dia, apa yang mereka nak, apa geografi dia duduk, kan? Bagaimana tahap sosial dia. Ini perkara yang kita kena tahu tentang pelanggan yang kita buat. Kalau kita tembak peluru penabur, dia tidak akan menjadikan kita kena tepat pada orangnya. Tetapi bila kita clear tepat pada orang customer kita, insya-Allah dia akan lebih mudah untuk kita bisnes berjalan. Kedua adalah perkara adalah value. Apa value yang kita bawa? Value yang kita nak beri kepada pelanggan kita. Sebab orang membeli bukan kerana barang. Orang membeli kerana value. Orang membayar kerana value. Lagi besar value yang kita beri, orang sanggup bayar mahal. Kenapa orang terjual murah? Sebab dia tidak ada value. Dia bergaduh tentang harga sebab dia tidak ada value. So komen daripada Saleh Ahmad, mungkin penghujung dengan saya sekarang. Kita memberi perkhidmatan door to door service dan semasa PKP, saya menggunakan Grab untuk memudahkan kedua-dua belah pihak. Sekarang saya berkolaborasi dengan agensi-agensi tertentu dan memberi harga tawaran kepada ahli-ahli mereka. Kebaikan untuk kedua-dua belah pihak. Okey, Puan Saleh Ahmad ni antara hubungan pelanggan yang dia ada adalah berkolaborasi. Sebenarnya berkolaborasi ni adalah satu hubungan pelanggan yang sangat bagus sebenarnya. Zaman sekarang ni ramai orang sebut tentang zaman berkolaborasi. Zaman untuk tolong-menolong, zaman untuk mengguna di antara satu sama lain. Berkolaborasi di antaranya adalah antara hubungan pelanggan yang bagus. Sebab lagi ramai kita berkolaborasi, lebih ramai orang yang tolong promote kita, tolong jaga kita dan tolong kembangkan bisnes kita. Itu antara perkongsian daripada Saleh Ahmad melalui komen dia dekat Facebook ni. Jadi saya ulang balik untuk customer relationship ataupun hubungan pelanggan, ada 3 soalan yang penting untuk kita tanya dan kita kena jawab daripada soalan ni. Pertama adalah, apakah jenis-jenis hubungan pelanggan yang kukuh yang kita sediakan? Apakah jenis-jenis hubungan pelanggan yang kukuh yang kita sediakan dalam bisnes kita? Itu soalan pertama. Soalan kedua, apa yang kita tanya, apa yang kita jawab adalah, apakah cara yang menjadikan kita lebih kukuh? Yang manakah satu cara untuk menjadikan kita lebih kukuh dengan hubungan pelanggan yang kita ada? Untuk jadi lebih kukuh. Kedua. Yang ketiga adalah, bagaimana memastikan pelanggan membeli dan terus membeli lagi? Itu soalan ni. Bagaimana kita nak buat, apa perkara yang kita nak buat agar pelanggan yang mendatang membeli itu, dia akan datang membeli lagi dan lagi.
Dan antara customer relationship yang ada dekat pasaran banyak. Kita boleh tengok dekat mana-mana, seperti saya contohkan tadi, banyak syarikat-syarikat besar, jenama-jenama besar telah pun membuat hubungan pelanggan yang mereka ada. Dan inilah dia hubungan pelanggan yang biasa ada dekat pasaran, yang mana kita tengok dia orang berjaya. Prinsip asas dalam bisnes mudah. Tengok orang berjaya buat dan kita buat apa yang mereka buat. Itu konsep yang paling mudah. Pastikan yang mereka buat ni adalah proven dan juga tanya orang lain adalah mereka buat ni betul di jalan ni. Itu perkara paling mudah untuk kita buat. Jadi semoga perkongsian kita pada malam ni berkenaan dengan business model canvas. Business model canvas yang kita fokus pada malam ini adalah customer relationship dan juga perhubungan pelanggan. Semoga pelanggan-pelanggan yang kita ada mendapat value yang kita beri melalui hubungan yang kita buat. Dan kajilah perhubungan pelanggan yang kita ada sekarang ni supaya konsep yang kita buat, metod yang kita buat ataupun jenis hubungan pelanggan yang kita buat ini adalah metod yang lebih baik, metod yang terkini, metod yang boleh berpergi bahkan dalam masa panjang untuk memastikan bahawa bisnes kita ni boleh berkembang dan terus berkembang. Dan dalam keadaan COVID sekarang ni pun sebenarnya ramai orang kata COVID ni menjadikan banyak bisnes tutup. Ya betul. Dalam dunia ni memang biasa ada yang tutup dan pasti akan ada yang buka. Ada orang tengah jatuh dan pasti akan ada orang tengah naik. Ada orang kata kena bina bisnes baru, ada orang yang tengah berkembang bisnes. Inilah perkara yang akan berlaku dalam setiap masa sebenarnya. Dan di dalam apa jua keadaan, sama ada bisnes yang kecil untuk membesar, bisnes yang baru bermula untuk berkembang, ataupun bisnes yang besar untuk pergi lebih besar. Bisnes model perlu dikaji untuk lihat, untuk memastikan bahawa bisnes itu betul-betul boleh bergerak dengan lebih baik. Okey, saya komen sikit. Okey, saya rasa kita dah sampai ke penghujung program. Jadi alhamdulillah dengan sedikit masa yang ada pada kita dalam lingkungan 1 jam bersama dengan kita, semoga dapat manfaat sedikit daripada apa yang kita kongsikan, dan yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah itu daripada tim kami sendiri dan daripada saya sendiri. Dan semoga dengan sedikit ilmu yang ada ini akan menjadikan bisnes kita membantu mendapatkan idea kepada sahabat-sahabat kita di luar sana, memberikan idea tambah untuk menjadikan bisnes lebih baik. Kalau ada idea itu idea yang dah biasa kita dengar, itu dia panggil kita recycle balik ataupun kita review balik apa yang telah kita buat. Dan teruskan belajar, sebab belajar ini tidak akan habis dan ilmu ini lagi banyak kita gali akan bagi banyak perkara yang tidak tahu. Teruskan belajar dan insya-Allah kita akan jumpa lagi sekali untuk sesi kedua pada 28 hari bulan nanti dengan topik yang bagi saya yang sangat menarik untuk semua orang tahu tentang perkara ini, dan sila share kepada kawan-kawan lain untuk mereka tahu dan bersama dengan kita dengan sesi yang akan datang. Jadi semua sahabat-sahabat yang bersama dengan saya sekarang ni, terima kasih semua yang ucap terima kasih, dan saya ucapkan terima kasih kembali, dan saya doakan kepada semua sahabat-sahabat yang bersama dengan saya ketika ini dan juga pada sahabat-sahabat yang mendengar selepas ini ataupun selepas daripada ini. Selagi mana ini ditayangkan ini, saya doakan kepada semua yang berada depan saya ini, yang dengar daripada apa yang saya sharing ini, supaya Allah memberikan rezeki yang melimpah ruah. Allah akan mendatangkan keberkatan kepada apa yang kita buat, menjadikan bisnes kita ini berjaya dunia dan juga berjaya akhirat. Dan bisnes itu menjadikan kita orang yang bermanfaat, menjadikan produk kita produk yang bermanfaat, menjadikan servis kita servis yang bermanfaat untuk memberikan kebaikan kepada orang lain untuk dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Dan saya dengan ini kita akhiri program kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.